Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pelajar saya. Okey, hari ini kita berada di PKP yang masih lagi ketiga. Okey, kita masih lagi berada di PKP fasa ketiga. Maksudnya semua orang tak boleh keluar lagi, sekolah pun masih belum buka. Jadi tanggungjawab saya untuk membuat kelas pada kamu semua. Tapi sebab saya tahu, saya melihat kepada beberapa kelas cikgu-cikgu lain buat, ada yang tak datang, ada yang tak masuk group live, dan ada yang tak masuk group live, ada yang tak download pun tugasan yang diberikan. Jadi saya harap apa yang saya bagi kepada kamu ini, kamu tengok, dan juga kamu nota yang saya bagi kamu baca, latihan yang saya bagi itu kamu buat. Okey. Baik. So hari ni kita record di dalam pejabat saya, pejabat sementara di kampung saya. Okey, pejabat saya sementara. Okey. Okey, baik. Jadi selamat menyambut Ramadan kepada semua pelajar. Okey, selamat menyambut Ramadan kepada semua pelajar. Saya harapkan bulan Ramadan ni memberikan keberkatan kepada kita semualah. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, kita terus pergi kepada apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, hari ni kita sambung balik kita punya pembelajaran, iaitu bab 3. Okey, form 2 bab 3, iaitu sosial budaya dan juga keagamaan. Sosial budaya, tulisan dan juga sosial budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, dalam subtopik seni bina. Okey, dalam subtopik seni bina. Okey, 3.3 seni bina. Okey, okey, 3.3 seni bina. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mulakan kelas lah. Okey, sebab saya tak nak kamu tengok rekod ni dalam masa yang panjang. Okey, baik. Baik, dalam bab seni bina ni, okey, dalam bab seni bina ni, seni bina juga dia termasuk dalam sosio budaya bagi sesebuah kawasan. Okey, so dalam seni bina, sesebuah kerajaan dengan sesebuah kerajaan yang lain terdapat perbezaan seni bina. Okey, terdapat perbezaan seni bina. Perbezaan ini berlaku disebabkan apa? Perbezaan ini berlaku adalah disebabkan oleh faktor geografi, okey, oleh budaya, okey, tetapi ada juga persamaan. Okey, persamaannya mungkinlah disebabkan oleh agama. Okey, dalam bab ini pelajar akan belajar tentang seni bina bagi setiap kerajaan alam Melayu untuk membuktikan kewujudan kerajaan alam Melayu ini. Buka muka surat 5 ya. Buka muka surat 5. Okey, nota bab 3 form 2 muka surat 5. Okey, kita dah nak habis dah pun. Baik. Dalam seni bina, kita nak membuktikan sesebuah kerajaan itu wujud. Okey, kita nak membuktikan sesebuah kerajaan itu wujud, kita perlulah mempunyai bukti-bukti yang kukuh. Okey, seni bina adalah satu bukti yang sangat kukuh untuk menyatakan bahawa kewujudan sesebuah kerajaan. Okey, seni bina adalah sebuah bukti yang kukuh untuk membuktikan kewujudan sesebuah kerajaan. Okey, sebab kalau kita mempunyai seni bina, kalau kita mempunyai seni bina, maksudnya mesti ada penempatan di situ. Siapalah yang nak membina sesuatu bangunan, melainkan masyarakat di sekeliling itu. Okey, terutama bila kita bercakap tentang bab agama.
bab keagamaan, pembinaan candi dan sebagainya, bila mempunyai agama, mesti mempunyai pemerintahan. Mesti mempunyai pemerintahan. Bila mempunyai pemerintahan, maksudnya mesti ada sesebuah kerajaan di situ. Baik, sekarang ni kita nak pergi tengok pada detail seni bina. Itu yang diajarkan dalam buku teks. Buku teks hanya menekankan memberikan contoh seni bina yang ada bagi sesebuah kerajaan. Dalam nota saya tu, saya dah pun membuat satu peta item, yang mana saya dah memudahkan untuk kamu. Saya dah bagi tahu apa yang seni bina bagi setiap buah kerajaan. Baik, kerajaan Funan, seni bina yang terkenal adalah candi, iaitu candi Goceti di Ork-iyo. Candi Goceti di Ork-iyo. Dekat Angkor pula, pembinaan candi Angkor berkaitan rapat dengan bidang pertanian. Pembinaan candi di Angkor mesti dikelilingi oleh sistem perairan, iaitu bare. Bare bagi mengairi sesuatu kawasan pertanian. Candi yang terkenal adalah Angkor Wat. Kamu boleh buka Google, tulis je Angkor Wat, kamu akan nampak satu candi yang sangat cantik. Yang mana mempunyai bare, iaitu bare ni adalah air di sekeliling kawasan candi tu. Kawasan candi tu, dekat sekeliling kawasan candi tu ada perairan lah. Kenapa Angkor membuat macam tu? Sebab Angkor adalah sebuah kerajaan yang sangat menitikberatkan pasal pertanian. Maka air itu akan digunakan sebagai satu perairan ataupun akan dialihkan kepada pertanian mereka untuk mereka menggiatkan lagi aktiviti pertanian lah. Champa candi yang terkenal adalah candi Lembah Mison dan Paganaga dan Ponaga. Dekat Sriwijaya, candi terkenal ada candi Muar Takus dan Muar Jambi. Baik, sekarang ni saya rasa kamu boleh membaca sendiri setiap binaan candi yang telah pun saya berikan. Cuma kita nak tengok, hari ni saya nak jelaskan kepada kamu kenapa pembinaan candi ini adalah satu benda, seni bina ini adalah satu benda yang sangat penting kepada sesebuah kerajaan. Antara yang pertama, kenapa dia sangat penting untuk sesebuah kerajaan adalah untuk melambangkan pemerintahan mereka. Saya dah cakap setiap kerajaan mempunyai seni bina yang berbeza-beza. Even kita tengok rumah yang ada di Malaysia ini, kita boleh pergi tengok rumah-rumah tradisional. Rumah tradisional adalah berbeza-beza dalam bagi setiap negeri. Rumah tradisional di Negeri Sembilan berbeza dengan rumah tradisional di Melaka, berbeza dengan rumah tradisional di Johor, berbeza dengan rumah tradisional di Sabah dan juga di Sarawak. Seni bina perbezaan ini menunjukkan sesuatu pemerintahan dan juga sesuatu kuasa bagi sesebuah kerajaan. Maka itu adalah kepentingan yang pertama lah. Kedua, kenapa perlunya seni bina ini? Untuk kalau seni bina ini digunakan sebagai satu penempatan bagi mereka. Bila mempunyai candi, maksudnya mestilah kawasan perumahan, mestilah ada kawasan istana dan sebagainya lah. Dan candi-candi ini dibina atas tujuan masing-masing. Tujuan utama adalah keagamaan. Keagamaan pula dalam kerajaan alam Melayu ni, awal kerajaan alam Melayu, ada agama dua yang famous, iaitu Hindu dan juga Buddha. Ada Hindu dan juga Buddha. Pembinaan candi Hindu dan pembinaan candi Buddha adalah berbeza. Dia tak sama. Sama juga dengan Islam, agama Islam yang datang kemudian. Agama Islam yang datang kemudian, yang mana seni binanya juga adalah berbeza.
Jadi apa yang saya nak terangkan kepada kamu ialah kamu pertama, kamu perlu ingat contoh bagi setiap kerajaan. Okey, seni bina satu contoh untuk setiap kerajaan. Tolonglah ingat satu yang mudah-mudah sajalah. Saya pun tak boleh nak ingat semua. Okey, sebab memang agak susah sebab terlalu banyak benda yang kita kena hafal dan kita kena ingat. Ini, jadi at least kita ingat yang famous, yang terkenal. Contoh Angkor, Angkor Wat. Kemudian kita ada dekat apa? Kerajaan Majapahit, kita ada Candi Tikus. Okey, Kedah Tua kita ada candi dekat Kedah Tua. Okey, Candi Bukit Boras, Candi Bukit Mariam. Okey, Candi Batu, kemudian Candi Batu Pahat dan sebagainya lah. Okey. Baik, ingat at least satulah untuk setiap ni. Cuma saya nak tahu, saya nak kamu semua faham dengan betul apa fungsi seni bina ini. Okey. Dan kenapa kamu kena belajar benda ni? Sebab kita nak membuktikan yang kerajaan-kerajaan ni wujud. Okey, kerajaan Kedah Tua wujud. Dekat alam Melayu ni, Kedah Tua adalah satu yang kita harus banggakan lah. Okey, kita sangat kena banggakan sebab dalam kerajaan alam Melayu. Okey, kita sebagai orang Malaysia, okey, bukan saya nak cakap orang Melayu, saya nak cakap dalam bahasa orang Malaysia. Kita sebagai orang Malaysia, kita kena berbangga dengan kerajaan alam Melayu kita, iaitu Kedah Tua dan juga Ganggan Negara. Sebab apa kita kena berbangga dengan Kedah Tua? Sebab Kedah Tua ni sebuah kerajaan yang sangat hebat. Okey, yang mana kerajaan ini telah pun berdagang dengan kerajaan-kerajaan besar. Okey, kerajaan-kerajaan di Turki dan sebagainya. Okey, yang mana kerajaan Kedah Tua ini telah pun mencipta satu ketamadunan yang hebat di Lembah Bujang. Okey, ini adalah satu benda yang sangat hebatlah. Bagi mereka yang ada di Kedah, okey, mungkin mereka yang termasuk dalam saya punya channel ni, okey, channel YouTube. Saya bukan termasuk, dia bukan nak masuk tapi dia termasuk. Okey, sesiapalah pelajar-pelajar yang termasuk dalam YouTube saya ni, mungkin sukar untuk kamu nak faham apa yang saya cakap ni, sebab kamu tak ada nota yang berkaitan dengan saya. Okey, saya tengah bercakap tentang bab 3 form 2. Okey, bab 3 form 2 sejarah. Okey, mata pelajaran sejarah bab 3, tingkatan 2, subtopik 3.3 iaitu seni bina. Okey, saya dah bagi nota kepada pelajar-pelajar saya terlebih dahulu. Jadi hanya saya cuma nak terangkan sedikit-sedikit berkaitan dengan kepentingan, berkaitan dengan fungsi. Okey, jadi sesiapa yang berada di Kedah, okey, ataupun datang ke Kedah, bolehlah datang ke Museum Lembah Bujang, Museum Lembah Bujang untuk tengok betapa hebatnya sebuah kerajaan negeri Kedah, sebuah kerajaan Kedah Tua ini. Okey, kalau kita pergi tu memang kita akan nampak macam biasa, kita macam tak tahu pun apa kehebatan dekat negeri Kedah ni. Jadi jumpa je dekat Kurator, Museum, cakap nak minta penjelasan daripada mereka tentang benda-benda ni, sejarah dekat negeri Kedah ni. Nanti dia akan jelaskan. Okey, masa saya pergi dengar tu pun saya macam wow, hebat, sangat hebat kerajaan Lembah Bujang ni. Okey, baik. Jadi itulah yang saya cakap, candi mempunyai perbezaan antara agama. Okey, antara Hindu, Buddha, Islam, mempunyai perbezaan seni bina, corak seni bina. Okey, kemudian fungsi, okey, fungsi samalah untuk penyembahan kan, untuk keagamaan. Kemudian corak seni bina berbeza-beza. Okey, saya dah terangkan dalam nota kamu tu. Saya cuma minta kamu tolong baca je lah, kalau boleh baca. Okey, kalau boleh baca. Kemudian kita masuk kepada struktur sosial. Okey, struktur sosial ni saya dah jatuh, minta maaf. Okey, struktur sosial. Okey, struktur sosial ni saya dah terangkan kepada kamu
semasa di bab 2 lagi lah. Okey. Dekat bab 2 saya dah terangkan kepada kamu tentang struktur sosial. Okey, struktur sosial. Okey. Struktur sosial macam yang saya cakap dalam bab 2, kita ada segitiga. Okey. Kita ada segitiga. Yang mana segitiga ini ada dia punya pemisah antara atas dan bawah. Okey. Yang mana dekat atas ni, okey, ini kita panggil dia sebagai golongan pemerintah. Okey. Dan yang di bawah ni, okey, ini kita panggil dia sebagai golongan di perintah. Okey, buka muka surat 6. Okey. Baik, ini bukan lambang Illuminati kan, saya bukan nak sebut Illuminati dan sebagainya, tak. Sebab saya tak nak lukis dari kamu, sebab saya dah bagi dah kat kamu nota ni. Saya tunjuk macam ni je lah. Okey, baik, kita nak bincang ni yang atas ni dulu. Okey, golongan pemerintah. Siapa golongan pemerintah ni? Okey, dah saya terangkan kepada kamu dalam bab 2. Okey, golongan pemerintah ni adalah raja. Okey, raja yang mana dia raja ni adalah kuasa tertinggi, status tertinggi dalam sesebuah masyarakat. Okey, terdiri daripada raja ni juga terdiri daripada kerabat diraja. Okey, raja dalam kerajaan awal, mana-mana pun dalam dunia, dalam kerajaan awal, raja adalah bersifat monarki. Okey, raja adalah sentiasa betul. Orang yang sentiasa betul. Okey, itu adalah raja. Okey, apa yang dia cakap itu adalah apa yang dia nak. Okey, maksudnya kita dah belajar dalam bab 2. Okey, saya dah kata dah raja ni dalam agama Hindu Buddha, dia dianggap sebagai Tuhan. Okey, dianggap sebagai anak Tuhan, sebagai anak dewa dan sebagainya. Okey, bila maksudnya bila dia dah anggap macam tu, maksudnya raja ni adalah satu benda yang sangat tinggi martabat dia. Dia dah hampir sama dengan Tuhan. Okey, ibarat macam Tuhan ni atas, ni Tuhan ni, bawah ni raja, anak Tuhan lah. Gitulah dia kata, nak kata tingginya, betapa tingginya martabat seseorang raja. Kita nak kata betapa tingginya martabat seseorang raja dalam kalangan Hindu Buddha. Jadi kita ni tak berani nak lawan Tuhan. Okay? Kita ni tak berani nak lawan Tuhan. Jadi kita berani ke nak lawan raja? Oh, belum tentu kita berani lawan raja. Okay? Sebab raja ni bawah sikit je daripada Tuhan. Dalam Hindu dan Buddha lah. Okay. Dalam Islam, raja ni kita anggap dia sebagai khalifah. Okay? Sebagai khalifah. Okay? Yang mana raja ni kita anggap dia adalah sebagai ketua kita. Kita ni hidup tak boleh tak ada ketua. Okey. Sedangkan Nabi pun berkata, kalau kamu ada 2 orang dalam perjalanan, okey, maksudnya pilihlah seorang untuk menjadi ketua. Okey. Maksudnya raja itu menjadi seorang ketua kepada kita. Okey. Dan raja dalam konsep alam Melayu di alam Melayu Malaysia lah kan. Malaysia ni kita dimasukkan dengan beberapa konsep yang lain, seperti konsep daulat dan sebagainya. Itu semua tempat ada juga lah. Okay, saya boleh kata hampir semua tempat ada. Yang mana konsep ini, raja ni adalah seorang yang sangat mulia. Raja ni adalah sangat mulia dan juga raja sangat berkuasa pada sesebuah kerajaan. Okey, baik. Daripada raja, kita masih lagi nak bincangkan tentang macam mana tadi aku buat bentuk tadi, aku lupa dah. Okey. Kita masih lagi nak bincang tentang golongan atasan. Okay. Raja mesti ada dia punya pembantu. Itu mesti wajib. Okay. Raja mesti ada dia punya pembantu. Okay. Kalau tak ada pembantu, susahlah mereka nak buat kerja. Okay, baik. Untuk pembantu raja, okay. Untuk pembantu raja, okay. Pembantu raja ni biasanya siapa? Pembantu raja ni biasanya adalah golongan bangsawan. Okey, golongan bangsawan. Okey, golongan bangsawan. Bangsawan ni saya dah pun terangkan, kerja dia adalah dia membantu raja untuk mentadbir sesebuah negara. Okey, dia membantu raja untuk mentadbir sesebuah kerajaan ataupun mentadbir sesebuah negara. Dia ibarat macam Malaysia lah sekarang ni. Saya bagi contoh mudah Malaysia.
kita ada sultan berkuasa dalam negara Malaysia. Okey, tetapi bawah sultan siapa yang membantu sultan dalam bab pentadbiran adalah perdana menteri. Okey, jadi perdana menteri dan juga kabinet menteri lah. Raja seorang tak boleh mengawal sesebuah kerajaan. Okey, bukan dalam kemampuan mereka, dan kalau mereka mampu sekalipun, kita kuatiri akan berlakunya penindasan. Kalau kita dapat raja yang baik, kita akan jadi orang baik, kerajaan itu akan baik. Tapi kalau kita dapat raja yang tak baik, maka tak baik lah jadinya, kan? So raja ni, sebab tu raja perlukan seseorang yang boleh membantu mereka untuk membuat pemerintahan. Baik, kemudian di bawah golongan pemerintah adalah golongan diperintah. Ini adalah golongan rakyat malhain. Okey, ini adalah golongan rakyat malhain. Ni nak solat duha, jangan lupa solat duha. Okey, pelajar-pelajar saya jangan lupa solat duha bagi yang Islam. Okey, baik. Kalau yang Chinese, jangan makan kat luar suka-suka hati pula. Okey, kita kena hormat orang. Okey, nak makan tu makanlah kat rumah korang. Chinese ke, Indian ke, yang bukan Islam, kau nak makan kat rumah korang. Okey, jangan makan kat luar pula. Kita kena ada nilai hormat. Okey, hormat kepada orang, nilai murni lah. Kita tak nak disebab kita tak nak kita ni menunjukkan kita ni tak hormat orang lah. Okey, semua kena hormat. Orang Islam pun kena hormat orang Cina di India, India pun kena hormat orang Islam. Baik, kita nak tengok golongan dekat bawah tu. Okey, golongan bawahan. Okey, golongan bawahan ni. Okey, bawah daripada golongan segitiga tu. Golongan diperintah. Bila kita cakap diperintah, maksudnya kita tahu orang itu menerima arahan. Okey, orang itu dia menerima arahan. Okey, rakyat terbahagi untuk golongan rakyat ni, dia terbagi kepada dua, iaitu rakyat merdeka dan juga hamba. Rakyat merdeka ni siapa? Rakyat merdeka kita lah. Okey, kita. Apa fungsi kita? Kita mengukuhkan konsep taat setia. Okey, kita kena taat dan setia kepada raja. Okey, bila mana kita ni dah menjadi warga negara, kita dah menjadi rakyat untuk sesebuah kerajaan, wajib untuk kita mentaati perintah daripada pemerintah. Wajib. Okey, sebab itu sesiapa yang melanggar PKP, sesiapa yang melanggar perintah kawalan pergerakan ini akan dikenakan tindakan mahkamah. Okey, mereka akan dicap sebagai penjenayah, mereka akan dikenakan compound dan sebagainya. Okey, sebab itu kehendak pemerintah. Adakah kehendak itu sangat tak wajar? Kalau tak wajar, kita boleh lawan. Tapi masalah tindakan itu ada sangat wajar. Okey, jadi kita tak boleh nak lawan. Okey, sebab itu kita ni rakyat, kita kena mengukuhkan taat setia kita kepada raja. Bukan dekat Malaysia saja benda ni. Benda ni berlaku dekat seluruh dunia. Bila kita nak jadi keluarga negaraan sesebuah negara, kita nak pergi saya nak jadi warga negara Kanada. Okey, saya suka Kanada. Okey, kalau kita nak jadi warga negara Kanada, okey, saya kena bagi taat setia saya kepada pemerintah Kanada. Okey, saya kena bagi taat setia saya kepada pemerintah Kanada. Kena ikut peraturan negara Kanada. Okey, kena ikut peraturan negara Kanada. Sama juga dengan rakyat di negara China, rakyat di negara India. Sebab itu adalah konsep asas sesebuah negara. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita kena ikut dan taat setia kepada kita punya pemerintah. Okey, kita kena ikut dan juga taat setia kita kepada kita punya pemerintah. Baik. Kemudian bawah daripada rakyat biasa adalah hamba. Okey, rakyat biasa ni kerja apa? Dia kerjalah apa-apa pun. Okey, dia nak jadi tukang kasut ke, nak jadi tukang rumah ke, nak jadi tukang batu ke, nak jadi tukang seni bina ke, itulah rakyat biasa. Okey, jadi kalau dalam exam kamu tulis je apa-apa dulu. Okey, tulis sahaja sebanyak mana yang kamu
Boleh. Okey. Kita nak bincang pasal hamba. Okey. Hamba zaman sekarang dah tak ada dah. Okey. Tak ada. Okey, kita dah tak ada hamba dah. Okey, kita dah tak ada hamba. Okey, bila kita dah tak ada hamba, maksudnya kita akan bincang benda ni dalam konteks yang masa dulu lah. Hamba ni siapa? Hamba ni adalah orang yang mana hamba ni terbagi kepada beberapa lah. Kita ada hamba berhutang. Okey, kita ada hamba berhutang, kita ada hamba rela diri, hamba tawanan perang. Maksudnya bila kita berperang dengan sesebuah negara, okey, negara kita kalah. Tapi kita nak hidup. Okey, negara kita kalah tapi kita nak hidup. Bila negara kita kalah tapi kita nak hidup, kita kenalah menjadi hamba. Kita kenalah menjadi hamba bila kita berperang. Okey, jadi hamba ni dia akan buat kerja apa semua kerja dia buat secara free. Percuma. Itu bahasa paling mudah nak cakap kat kamu. Okey. Kalau saya ada hamba, okey, kalau saya ada hamba, rumah saya kotor, saya suruh hamba saya kemas. Okey, kemas. Kemas rumah. Kau kemas rumah, kau basuh pinggan, kau masak, kau apa, semua kau yang buat. Sebab itu mak bapak kita cakap, okey, mak bapak kita cakap, bukan mak bapak kamu ke, mak bapak aku sekali, mak bapak saya sekali. Okey. Cakap, kau ingat aku ni apa? Hamba abdi kau kat rumah ni. Pinggan aku basuh, makan aku masak, baju aku basuh, baju aku lipat. Korang satu apa pun tak ada, mengambilkan boreh je. Itu maksudnya hamba. Okey. Mak ayah kita tak minta dibayar pun untuk buat satu kerja rumah. Okey. Jadi kita sebagai anak, takkanlah kita nak meletakkan mak kita tu sebagai hamba. So tak boleh lah kan. Jadi bantulah mak ayah anda. Okey, mereka bukannya hamba kita, kita bukannya tuan. Okey, kita lahir kat dunia pun atas disebabkan oleh mereka. Okey, mereka yang lahirkan kita ke dunia. Kalau mereka tak lahirkan kita, kalau mereka tak ni, kita tak lahirlah kat dunia ni. So kita kena bersyukur. Okey, bersyukur kita lahir kat dunia, bersyukur kita ada mak bapak. Okey, jadi tolonglah mak bapak kamu. Okey, kita dah habis bab 3. Okey, kesimpulannya apa? Kesimpulannya hari ni kita belajar tentang sosial budaya masyarakat. Okey, masyarakat kerajaan awal alam Melayu. Okey, kerajaan awal alam Melayu. Yang kamu belajar adalah Angkor, Funan, Champa, Majapahit, Sriwijaya, Banjarnegara, Kedatua. Okey, kita dah belajar tentang tulisan. Okey, tulisan, jenis-jenis tulisan yang digunakan. Okey, kita dah belajar tentang persuratan. Apakah bukti-bukti surat yang kita jumpa? Okey, kenapa surat-surat itu penting? Okey, surat-surat itu penting, persuratan itu penting untuk menunjukkan kebudayaan mereka, untuk menunjukkan bagaimana mereka hidup, untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan mereka. Itu kita nak tengok daripada persuratan itu. Kita dah tengok tentang budaya, seni bina. Okey, seni bina bagi setiap kawasan adalah berbeza-beza. Okey, jadi itu pun adalah satu benda yang penting. Kita dah tengok juga struktur sosial. Okey, jadi ada apa-apa. Jadi kesimpulannya ialah sebagai satu masyarakat yang mempunyai negara, yang mempunyai kewarganegaraan IC, okey, kita haruslah menimpahkan taat setia kita kepada raja dan juga pemerintah. Okey, dan hargai warisan negara kita. Okey, hargai warisan seni bina kita, hargai warisan persuratan kita. Okey, kita mempunyai satu sistem bahasa yang sangat unik. Okey, kita ada bahasa Melayu yang sangat unik, yang mana bahasa kita tutur ni pernah menjadi satu bahasa lingua franca, yang mana bahasa yang dituturkan oleh semua pedagang di dalam dunia ni. Okey, yang mana kita harus bangga dengan bahasa Melayu, dengan tulisan Jawi, dengan tulisan Rumi. Okey, dalam masa yang sama kita tidak boleh mengedepikan bahasa dan juga tulisan bagi orang-orang yang minoriti lah. Okey, Cina, India, okey, Kadazan Dusun.
semai dan sebagainya. Mereka ada bahasa mereka. So hargai keunikan. Okay. Unik kelainan itu saling melengkapkan, bukan saling memusnahkan. So hargai keunikan negara Malaysia. Okay guys, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Kelas seterusnya dalam bab 4. Saya cuba siapkan nota bab 5 kamu sepanjang cuti ni, sepanjang PKP. Jadi kalau dah buka sekolah nanti, kita boleh sambung dengan yang lebih mudah lah. Alright kelas, sekian. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa duha guys. Selamat berbuka puasa. Jom kita minum.